أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulakan muzakarah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Furqan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الجلسة المباركة. Saya mengucapkan selamat datang kepada semua ahli majlis, perundangan, perundingan maupun syarat Negeri Hijau. Tujuan kita melakukan muzakarah pada pagi ini adalah untuk membincangkan berkenaan dengan suatu permohonan untuk mengalihkan kubu-kubu lama di atas tanah lot 269 GM 1317 Kampung Hiliran Mukim Losong, daerah Kuala Terengganu. Jadi saya serahkan kepada saudari Setiausaha untuk membacakan permohonan tersebut. Silakan. Terima kasih Pak Ibu Sama Datuk. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ahli majlis perundingan hukum syarat Negeri Hijau. Jadi baiklah, sebagaimana yang semua sedia maklum bahawa 2 minggu lepas, iaitu pada 28 November 2019, kita telah menerima satu permohonan berkenaan dengan pengalihan kubu-kubu lama di tanah lot 269 GM 1317 Kampung Hiliran Mukim Losong, daerah Kuala Terengganu. Jadi sebelum muzakarah ini dijalankan, saya telah menagihkan memo muzakarah kepada semua ahli jawatan kuasa sebagai persediaan sebelum muzakarah ini dijalankan. Jadi dengan itu kita telah menjemput pegawai daripada Pejabat Agama Daerah Kuala Terengganu dan pemohon untuk memberikan maklumat dan laporan berkenaan dengan isu ini. Jadi Datuk, saya dah mempersilakan masuk. Cukup masuk Ustazah. Boleh saya mulakan, Datuk? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustazah Syafiqah, wakil dari Pejabat Agama Daerah Kuala Terengganu, dan Puan Janah selaku pemohon bagi muzakarah kita pada pagi ini. Jadi sebagaimana yang Ustazah dan Puan Janah sudah sedia maklum bahawa kedatangan Puan dan Ustazah ke sini adalah untuk memberikan maklumat dan untuk menyampaikan sedikit laporan berkenaan dengan isu pengalihan kubu-kubu lama di atas tanah lot 269 GM 1317 Kampung Hiliran Mukim Losong, daerah Kuala Terengganu. Jadi saya telah menyediakan laptop kepada Ustazah untuk Ustazah buka pembentangan. Dan saya mempersilakan Puan Janah selaku pemohon untuk membacakan permohonan Puan ini. Assalamualaikum Datuk. Saya Dr. Ibn Mansur telah membuat permohonan di Pejabat Agama Daerah Kuala Terengganu berkaitan dengan pengalihan kubu-kubu lama di atas tanah milik saya, iaitu di lot 269 1317 Kampung Hiliran Mukim Losong, daerah Kuala Terengganu. Pada hari ini saya hadir kerana telah dijemput untuk memberikan catatan kerja pada musyawarah kuasa fatwa negeri kali keempat dengan ke-13. Boleh saya tahu apa tujuan utama permohonan untuk mengalihkan kubu-kubu tersebut dilakukan oleh Puan Janah? Tujuan saya yang mengalihkan kubu-kubu lama adalah untuk membina bangunan kekal di tempat tersebut. Selain itu, kawasan perkumpulan itu terletak bersebelahan dengan rumah saya. Jadi bila ada kubur ni susahlah bila ada lokasi semua dalam rumah. Terima kasih atas penjelasan daripada Puan Janah. Dan saya dah difahamkan bahawasanya pihak Pejabat Agama Daerah telah melakukan siasatan dan terhadap permohonan ini. Jadi saya menjemput Ustazah Syafiqah untuk membentangkan laporan siasatan tersebut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari Pejabat Agama Daerah Kuala Terengganu. InsyaAllah pada hari ini saya akan cuba menjelaskan serba sedikit berkaitan permohonan ini. Berkaitan status tanah, menurut pemohon, tanah lot 269 GM 1317 merupakan tanah persendirian yang telah dibeli oleh pemohon pada tahun 2017 melalui isteri kepada arwah bapa saudaranya.
bapa saudara pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2003. Carian yang dilakukan di Pejabat Tanah dan Daerah mendapati bahawa penama di atas tanah berkenaan masih lagi pada nama Haji Khairuddin bin Muhammad, iaitu bapa saudara kepada pemohon, dan pemohon bercadang untuk melakukan pindah milik nama di atas tanah tersebut. Saya sertakan carian rasmi yang diperoleh daripada Pejabat Tanah. Okey, boleh rujuk slide. Ustazah ada bawa CG carian rasmi ni? Okey, saya cantumkan dia. Migran. Okey, seterusnya berdasarkan siasatan, pihak pemohon telah sebelum pembelian tanah dilakukan, pihak pemohon telah dimaklumkan oleh masyarakat setempat bahawa terdapat kubur lama di atas tanah tersebut. Pemohon juga turut memaklumkan bahawa terdapat kira-kira 6 ke 7 buah kubur lama di atas tanah tersebut yang tidak diketahui pewarisnya. Dianggarkan kubur-kubur berkenaan berusia antara 100 ke 150 tahun. Oleh sebab kubur itu terlalu lama, jadi batu nisan yang yang terdiri daripada batu sungai telah tercabut dan diragui kedudukan asal kubur berkenaan. Hasil tinjauan mendapati hanya 2 pasang batu nisan saja bukan yang tepat, manakala yang lainnya diragui kedudukan asal serta tidak kelihatan tidak diurus dengan baik. Okey, boleh rujukkan gambar juga. Terima kasih kepada Ustazah Syafiqah. Jadi berdasarkan penerangan daripada Ustazah Syafiqah tadi, saya dapat faham bahawa sini sebelum daripada pembelian tersebut dilakukan, maknanya Puan Jannah telah maklum bahawa sini memang terdapat kubur di atas tanah tersebut. Tapi keadaan tanah tersebut memang dalam keadaan tidak terurus. Ya, Puan Jannah, betul ya? Okey, jadi saya terima kasih kepada Ustazah Syafiqah dan kepada Puan Jannah atas penerangan yang telah diberikan. Jadi sekarang ni saya buka kepada semua ahli majlis perundingan hukum syariat negeri Hijau untuk bertanyakan apa-apa soalan kepada Ustazah Syafiqah ataupun kepada Puan Jannah. Silakan. Terima kasih Datuk Menteri saya bersama. Jadi saya ingin bertanyakan kepada pemohon saudari Puan Jannah, berdasarkan apa yang dibentangkan pada awal tadi, saya dapati Puan Jannah di pemohon telah maklum keberadaan kubur di tanah itu. Jadi boleh saya tahu tujuan asal, selain daripada tujuan asal itu, adakah ada tujuan lain yang menyebabkan Puan Jannah ingin mengalihkan mayat-mayat yang telah ditinggalkan lama di situ? Dan untuk makluman Puan, kerana kami di Barisan Jawapan Kuasa Fatwa ini, kami ada perkara asas dalam pemutusan dan pengetapan fatwa dalam satu kaedah Islam berbunyi al-hukmu 'ala syai'in far'un an tasawwurihi. Di mana kami ini perlu mendapatkan gambaran yang sejelasnya supaya fatwa yang dikeluarkan ini tidak terlalu jauh daripada kebenaran dan tidak terlalu dekat dengan kesalahan. Wallahu a'lam. Itu saja soalan saya. Kawasan perhubungan itu saya dan saya berhasrat untuk menambahkan sebenarnya permohonan saya ini diluluskan. Dan selain itu, tanah perhubungan tersebut dipenuhi sampah syarat yang menjadi kawasan semak tamu yang telah digunakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Seri Bersama. Saya nak tanya kepada Puan Jannah, sebagaimana yang Puan Syafiqah, Ustazah Syafiqah kata tadi, usia kubur tu dalam 100 hingga 150, betul ke? Mana Puan Jannah tu? Maksudnya bersama saya, kubur tu memang ada rasa Mana penduduk asal kampung tu memang kubur dia memang ada turun-turun lah kat situ. Okey, terima kasih. Terima kasih juga kepada Puan Syafiqah atas penerangan tadi. Jadi saya ingin bertanya, apakah pandangan dan syur pihak BAD berkaitan dengan isu ini? Syur dan pandangan pihak Pejabat Agama Daerah, pentadbiran ini mengisyorkan agar permohonan ini dipertimbangkan. Jika permohonan ini diluluskan, pentadbiran ini berharap agar kubur-kubur berkenaan perlu dialih ke dalam kuburan Islam yang berdekatan. Jika permohonan tidak diluluskan, pentadbiran ini mengisyorkan kepada pemilik tanah untuk membina pagar dan menguruskan kawasan tersebut demi menjaga kesucian dan kehormatan kubur-kubur tersebut. Dan seterusnya, yang terakhir, pentadbiran ini mengisyorkan kepada pemilik tanah
supaya mengenal pasti pewaris atau ahli keluarga terdekat si mati bagi tujuan penggalihan kubur-kubur tersebut. Okey, Itu sahaja pandangan daripada pihak pejabat agama. Terima kasih kepada Ustazah Syafiqah atas pemberian show dan pandangan daripada pejabat agama daerah. Jadi Puan Jannah, saya berharap Puan Jannah dapat melaksanakan show dan pandangan yang telah dinyatakan sebentar tadi. Dan sebelum sesi kita tamat pada hari ini, Puan ada apa-apa nak cakap kepada kita? Saya harap permohonan saya ni didengarkan oleh Okey, baiklah, tamat sudahlah penyertaan dan kerjasama daripada Ustazah Syafiqah dan Puan Jannah pada sesi kita pagi ini. Jadi sebelum pulang, kami ada menyediakan santapan ringan lah di Dewan sebelah. Jadi terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Okey, baiklah. Tamat sudah sesi soal jawab dan kita pembentangan daripada pejabat agama daerah. Jadi seterusnya kita beralih kepada sesi ulasan hujah dari dalil Quran dan Sunnah dan juga hujah daripada kitab-kitab. Jadi saya mempersilakan. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini berdasarkan enakmen Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Negeri Hijau Seksyen ke-43. Fatwa yang dikeluarkan mestilah berdasarkan kepada qaul muktamad mazhab Syafi'i, dan apabila dirasakan bahawa qaul muktamad itu akan membawa kepada kekacauan dalam masyarakat, barulah kita beralih kepada qaul muktamad mazhab Hanafi, Hambali ataupun Maliki. Jadi tanpa melengahkan masa, saya membuka ruang kepada mana-mana ahli majlis untuk membentangkan dapatan kajian masing-masing. Silakan. Saya mulakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Mafhum ayat ini dari kata Syekh Ibn Katsir yang dikutip dari surah Al-Isra ayat 70. Allah telah memberikan dan mengangkat derajat manusia itu sendiri. Hal ini demikian kerana kelebihan manusia itu sendiri yang mempunyai hati dan akal, yang lebih memahami dan banyak manfaat daripadanya. Okay, seterusnya hadis yang diambil daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kasrul azli mayyit ka kasrihi hayy." Baik, pada asalnya hukum menghadikan kubur ini adalah haram kerana kita menjaga kemuliaan jenazah Islam. Tetapi telah datang dalam kitab Majmu' Al-Imam Nawawi satu hadis, qaul Zubairi ashahu faqad sabata fi sahih al-Bukhari an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu dafana abahu yawm Uhud ma'a rajulin akhar fi qabrin. Qala thumma lam tatibu nafsi in adrakahu ma'a akhar fastakhrajtuhu ba'da 6 ashhur. فإذا هو كيوم وضعته بيئة غير أذنه. وفي رواية للبخاري أيضا أخرجته فجعلته في قبر على عدة. وذكر ابن قتيبة في المعارف وغيره أن طلحة بن عبد الله أحد عشرة رضي الله عنهم دفن فرأته بنته عائشة بعد دفنه ب30 سنة في المنام فشك إليها نزا فأمر به فاستخرج طريا فدفن في داره ببصرة. Berdasarkan hadis ni, kisah Jabir ni yang mana bumi ayah telah dikumikan dalam perang Uhud bersama dengan seorang lelaki lain dalam satu pengalahan. Tapi setelah daripada 6 bulan, beliau tidak sedar hati, falam tatibu nafsi, dan beliau telah mengalihkan kubur ayahnya, memindahkan kubur ayahnya kepada kubur yang lain lah. Jadi seperti kita tahu, kisah ini berlaku dalam semasa perang Uhud. Jadi perang Uhud ini berlaku pada zaman Rasulullah SAW masih ada lagi. Jadi jika perbuatan Jabir ini adalah salah dan dilarang, maksudnya tentulah sudah tentu ada larangan daripada Nabi pada Jabir ini, tetapi dia ada. Jadi maksud di sini pada asal dia menjadi Rasulullah itu macam mengharuskan. Ya betul, benar. Kalau maksudnya tidak kata apa-apa. Jadi pada asalnya untuk memulihkan jenazah itu kita tidak boleh mengadakan, tetapi dengan adanya hadis ini maksudnya mungkin ada kita boleh mengadakan kubur lah. Baik, selepas itu jika majlis mazhab kita pada pagi ini membenarkan pengalihan kubur ini, segeralah saya meletakkan beberapa garis panduan demi menjaga kemuliaan jenazah tersebut. Baik, yang pertama, kubur-kubur yang akan digali nanti mestilah menggunakan sepenuhnya tenaga manusia. Kalau kita bimbang jika menggunakan jentera ataupun apa-apa alat, maksudnya jentera lah mesin, kita bimbang kedudukan jenazah yang dalam kubur yang sedia ada itu akan tergerak. Okey. Dan seterusnya semasa proses penggalian dilakukan, apabila terjumpa cipisa-cipisa tulang ataupun mayat yang belum hancur, maka hendaklah
dikutip secara molek lah orang kata, secara hormat lah kan. Sebab kita itulah jenazah ni nak jaga mulia Allah berdasarkan Al-Quran yang hadis tadi lah. Dan ditanam semula di tempat yang baru berserta juga batu nisan sedia ada lah berdasarkan daripada maklumat yang dikatakan beberapa daerah tadi. Ada lebih kurang 7 kubur, ada batu nisan juga kan. Walaupun tak tahu perkataan balik, tapi kena alih juga dan letak kubur yang baru. Dan yang terakhir masa kerja penggalian ini mestilah dilakukan satu persatu. Maksudnya tidak boleh dilakukan sekaligus lah. Kena letak satu-satu, kena gali satu-satu dan ditanam dalam kubur yang berasingan. Tidak boleh ditanam dalam satu kubur dan satu kubur yang berhad lah. Itulah saya tu. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Ustaz Hushain. Seterusnya saya buka lagi. Saya nak tambah tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan judul-judul daripada kitab Mazhab Syafi'i, iaitu daripada kitab Majmu' Nawawi dan Mishra' Al-Karim, yang mengatakan tidak harus membongkar kubur melainkan adanya darurat. Manakala menurut kitab Mughni Mumtaz daripada Fatih Syarbini yang mengatakan haram membongkar kubur melainkan adanya darurat. Kerana membongkar kubur akan memudaratkanlah. Jadi darurat yang saya maksudkan di sini adalah jika sekiranya mayat itu ditanam tanpa dimandikan, tanpa dikafankan, ditanam menggunakan kain yang dirampas ataupun kain sutera, ataupun ditanam di tanah yang dirampas, ataupun terdapat mayat yang ada di dalam terdapat terdapat harta yang di dalam Tertinggal. tertinggal dalam kubur. Itulah maksud saya. Okey, maksud Ustazah bolehlah kita nak bongkar semula kubur tu, kira macam tak ada haram secara mutlak lah. Nak ada pengecualian yang Dia kena, macam saya cakap tadi, nak kena ada sebab-sebab lah. sebab dia dalam. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada Ustazah Syahadah. Seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Seri Bersama. Berdasarkan pengamatan saya dan penelitian saya daripada sahabat-sahabat saya dan nukilan daripada para ulama dan kitab mazhab Syafi'i dan juga pembentangan daripada pemohon saudari Puan Jannah, saya lihat perkara ni atau isu ni tak lari daripada kawaid fiqh, yang mana kita maklum dalam Islam ni kita ada 5 kawaid utama atau kubra, yang mana salah satunya saya nak sebut untuk isu ni yang saya boleh kaitkan ad-darar yuzal, yang mana kemudaratan ni perlu diangkat atau dihilangkan. Dan kaedah ini berasal daripada hadis baginda Nabi SAW yang berbunyi la darar wa la dirar, di mana tidak boleh melakukan kemudaratan pada diri sendiri dan juga pada orang lain. Jadi saya nak beritahu kat sini, kemudaratan yang berlaku ni bukan sebarang kemudaratan. Jadi ulama dah bataskan kemudaratan macam mana yang boleh dianggap oleh syar'i supaya kita boleh mengambil mazzurat sekadar ni. Jadi saya nak sebutkan salah satunya darurat tu benar-benar terjadi. Jadi dalam kes ni saya nampak dalam pemohon Puan Jannah, antara alasan untuk dia mengalihkan kubur iaitu tanah tu sering dinaiki air, betul pada awal tadi sebut, dan juga tanah kubur tu dalam keadaan tidak turus dan mungkin sampah berselerak, dan yang terakhir sekali akan membataskan pergerakan sekiranya dia dibangunan di atas tu. Dan saya khawatiri perkara ini termasuk dalam tegangan atau larangan dalam hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi la tajlisu 'alal qubri wa la tusallu ilaiha, yang mana Nabi melarang untuk duduk atas kubur dan solat menghadapnya. Syekh Al-Mujarrimi Asy-Syafi'i dalam kitab Hasyiah dia, Hasyiah ke atas Minhaj ni, karangan Imam Nawawi, dia kata larangan dalam hadis tadi adalah makruh sekiranya tanpa sebab dan tak boleh kita nak menginjak dia, kerana ada larangan dalam hadis yang disebutkan tadi dan juga hadis Tirmizi. Jadi yang kedua batasan dia, batasan darurat ni adalah mahzurat yang nak dilakukan tu dalam keadaan yang dirasakan sekarang ni sahaja. Yang ini mahzurat yang saya nak sebutkan ni dalam kes pemohon saudari Puan Jannah ni, iaitu hendak mengalihkan kubur. Mana kita tahu, mana sahabat saya sebut tadi, mengalihkan kubur pengasalnya adalah haram sekiranya tak sebab, tapi boleh berubah pada harus sekiranya ada sebab-sebab yang boleh dikonsider dalam syarak. Dan yang terakhir sekali, batasan tu hendaklah orang yang dalam keadaan darurat tu dia tidak melanggar prinsip Islam. Yang ini saya nak sebutkan sini, walaupun dia ingin mengalihkan kubur yang lama itu, tapi hendaklah atas batasan-batasan syar'i. Mungkin pada penghujung nanti keputusan membolehkan untuk kita mengalihkan keputusan, maka hendaklah dia mengikut garis panduan yang telah ditetapkan dan robek-robek yang akan ditentukan. Dan saya nak sebutkan sini, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari dia ada sebut 2 hadis daripada Jabir, yang mana salah satunya telah disebutkan oleh sahabat saya Ustaz Kushairi,
di mana hadis yang pertama Jabir ni meriwayatkan Rasulullah SAW memakaikan pakaian kepada Abdullah bin Ubay, yang mana Abdullah bin Ubay mayat di dalam lahat. Rasulullah keluarkan dan pakaikan pakaian untuk beri berkat. Dan hadis yang kedua daripada Jabir juga, yang mana dikeluarkan ayah dia setelah tempoh 6 bulan. 6 bulan. Ini kerana dia rasa tak sedar hati. Memang Ustaz saya sebut falau tatib nafsi. Jadi dia rasa tak sedar hati dan dia keluarkan setelah 6 bulan, dia kuburkan secara berasingan. Jadi kedua hadis ini menjadi dalil keharusan untuk mengalihkan atau mengeluarkan mayat sekiranya dirasakan ada sebab-sebab yang dirasakan perlu untuk mengalihkan atau mengeluarkan mayat daripada kubur atau lahat dia. Jadi saya nak sebut sekali lagi, antara furuk kaedah yang saya sebutkan awal tadi, iaitu adalah ad-darurah tubihul mahzurat, di mana keadaan darurah ni membolehkan seorang tu mengambil atau melakukan perkara yang mahzurat, yang terlarang. Dan Imam Suyuti Asy-Syafi'i dalam kitab Qaedah yang masyhur Al-Ashbah wan Nazair, dia mengikat kaedah ni. Ini mengikat ujung dia bisyartin alamin nuqsani ada, di mana darurah ni tidak boleh kurang daripada mahzurat yang ingin dikerjakan. Imam As-Suyuti dalam kitab Qaedah juga dia bagi contoh untuk bagi lagi nampak di mana seorang mudhari ni atau orang yang terdesak ni, dia boleh mengambil mayat atau bangkai, tapi tidak boleh mengambil mayat para nabi kerana kehormatan para nabi lagi besar di sisi mata syarak. Kita dah jelas bukan ni. Jadi saya selarikan dengan situasi macam ni, Prof. Gini, menarik. Prof tadi saya terus dalam penerangan tadi. Semasa orang membaca kaedah tadi, terlintas dalam fikiran saya satu kaedah furuk ialah. Okey. Kaedah furuk ni adalah ya tahammalud dararul khas li daf'i dararil 'am. Jadi pada pendapat Prof kan, adakah kaedah ini boleh dipakai diaplikasi dengan situasi pemohonan ini? Masa Ustaz Syari, saya pun terkejut dengan celah. Jadi kaedah yang disebutkan tadi, kaedah furuk, itu juga sebenarnya daripada kaedah kubra yang saya sebutkan, ad-darur yuzal, tahammalud dararul khas li daf'i dararil 'am. Dan yang menariknya, Imam Subki bagi contoh untuk kaedah furuk yang Ustaz Syari sebut, boleh untuk kita belah perut ibu yang telah mati sekiranya dikhawatiri dalam keadaan kandungan yang ada sangkaan kuat kita masih hidup. Jadi dalam Islam kita tahu kita kena jaga mayat tapi apabila ada darurat yang diconsider, maka boleh untuk kita ambil sekadar ni sahaja. Dan saya rasa berdasarkan pengamatan atau keterangan yang saya sebutkan tadi, wajarlah permohonan penjanah tadi diconsider supaya untuk dialihkan buku lama di kawasan atau tempat yang telah dia beli atau dimiliki. Allah Alam. Terima kasih Profesor Doktor atas pembentangan yang mantap. Jadi dalam pembentangan Profesor Doktor tadi, Profesor ada menyebutkan berkenaan dengan garis panduan. Jadi saya ingin bertanya kepada Profesor Doktor, adakah Profesor bersetuju dengan garis panduan sebagaimana yang didatangkan oleh Ustaz Syahir sebenarnya? Saya rasa sebab saya bukan ahli dalam untuk menggariskan panduan, lagi satu untuk bahagian umum, jadi saya tak boleh. Kalau saya setuju lah. Okay, terima kasih kepada Profesor Doktor. Teruskan. Terima kasih kepada Datuk Seri Bersama. Jadi saya akan meneruskan perbincangan tinggi dengan mengeluarkan beberapa fatwa yang telah dikeluarkan dalam dan luar negara kita. Antara ini saya merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh negara Arab Saudi, di mana mereka pada asalnya tidak membenarkanlah proses paling kubur berlaku kerana mereka bimbang akan merosakkan keadaan mayat tersebut yang boleh membawa kepada penghinaan kepada mayat tersebut. Akan tetapi mereka mengharuskan paling kubur itu jika adanya darurat yang mendesak. Jadi seterusnya peraturan yang dikeluarkan oleh negara Kuwait pula, di mana mereka juga menghalangkan peralihan kubur itu berlaku pada asalnya. Akan tetapi mereka mengharuskan apabila ada darurat yang mendesak seperti ingin berada dekat dengan keluarga dan ingin berada dekat dengan orang yang soleh. Jadi seterusnya di dalam negara kita pula saya mengambil peraturan yang dikeluarkan oleh negeri Selangor. Negeri Selangor ini di mana kesnya dapat dikubur di atas tanah tersendirian hak milik Jabatan Haiwan Daerah Sabak Benam. Jadi mereka telah meluluskanlah untuk proses peralihan kubur itu berlaku kerana kubur tersebut berada di tanah hak milik tersendirian. Seterusnya fatwa yang dikeluarkan oleh negeri Kelantan, mereka juga mengharuskan peralihan kubur ini berlaku jika ada darurat yang mendesak juga. Seterusnya pula bagi negeri Kedah pula, mereka juga mengharuskan peralihan kubur ini berlaku kerana mereka melihat peluang membina sebuah bangunan kepada rakyat di negeri Kedah itu, yang mereka melihat masalahnya lebih besar kepada rakyat itu. Sebenarnya ada kes dekat Kedah itu, ada permohonan untuk mengalihkan kubur itu kerana untuk meminum pangan.
Dan seterusnya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Negeri Pulau Pinang. Dan saya melihat fatwa yang dikeluarkan oleh Negeri Pulau Pinang ini bersesuaian dengan kes yang kita bincang pada hari ini, di mana terdapatnya kubur-kubur di tanah hak milik sendirian. Dan pemilik juga bercakap ingin memilih sebuah rumah di tanah tersebut. Jadi pemilik ini meminta pihak Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang menyaksikan keadaan ini. Jadi selepas pemeriksaan memang ternyata terdapatnya beberapa buah kubur di tanah tersebut. Setelah itu pihak Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang ini dan juga Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang bersetuju untuk mengalihkan kubur tersebut kerana melihat keadaan dan peluang untuk memilihkan kubur tersebut, mengalihkan kubur tersebut. Jadi dan saya mencadangkanlah jika muzakarah pada hari ini membenarkan peralihan kubur ini berlaku, saya mencadangkan peralihan kubur ini berlaku pada waktu malam kerana keadaan mayat itu lebih mudah dikesal. Malam memang lagi nampak. Okay, terima kasih kepada Datuk Timbalan Mufti. Jadi selesai sudah, setiap orang daripada kita membentangkan pendapatan kajian masing-masing. Jadi ibadah masyarakat saya harap semua boleh hadamkan apa yang telah disampaikan oleh masing-masing. Jadi insya-Allah sekarang ini telah sampai masa untuk kita melakukan undian berkenaan dengan apakah fatwa atau pandangan yang kita akan keluarkan berkaitan dengan isu permohonan pengalihan kubur. Jadi saya meminta pendapat daripada Datuk Timbalan Mufti. Terima kasih Datuk. Bagi saya lah, berdasarkan fatwa yang saya telah keluarkan, saya telah uji tadi, saya melihat ada peluang untuk mengalihkan kubur yang dimohon oleh pemohon kerana ingin menjaga kehormatan mayat. Okey, terima kasih Timbalan Datuk. Seterusnya saudari Tasir. Baiklah, terima kasih Datuk. Pada awalnya saya bersetuju untuk alihkan kubur ni, tapi lepas saya dengar permohonan tu tujuannya hanya untuk membina bangunan. Jadi bagi saya dia pemohon still ada pilihan lain untuk dia bina bangunan tu dekat tanah lain. Jadi saya tak berapa setuju. Terima kasih atas pandangan tersebut. Jadi sekarang ni seorang daripada ahli majlis menerima dan satu ahli majlis lagi menolak. Okey, seterusnya kita question. Silakan. Bagi saya permohonan ini boleh kita benarkan dia lebih menjaga kemuliaan jenazah yang Okey, terima kasih kepada Ustaz Bushari. Dua menerima dan satu menolak. Salah syahadat. Menurut saya berdasarkan hujung-hujung yang saya bentangkan tadi daripada kita bahasa Syafi'i, tiada satu pun yang menamai dengan tujuan perkemudahan, di mana kita tahu tujuan perkemudahan adalah untuk membina bangunan. Tapi saya lihat di situ bina bangunan itu tiada darurat lah. Maka saya tiada darurat yang mendesak kepada pemohon, maka saya tidak bersetuju. Okey, terima kasih kepada Ustaz Syahadah. Sekarang ni dua ahli menerima dan dua ahli menolak. Sebenarnya Profesor Dr. Muhammad Taufik. Saya terima kasih Datuk Seri Bersama. Pada pengamatan saya melihat permohonan saudari Fajana tadi wajar dikonsider kerana melihat kepada sebab-sebab yang dibentangkan pada awal tadi, dan ianya adalah masalah kepada yang masih hidup dan juga daripada doja, daripada kitab yang salah sebutkan. Dan yang kedua, saya lihat ada isu untuk kita mempersoalkan kerana tanah yang dimiliki itu telah dimiliki secara sah dan tamam. Yang ni dia boleh tusalib ala tasawuf, mengikut kemahuan dia lah, selagi tidak melanggar syarak. Dan saya lihat perkara ni selari lah dengan batasan-batasan darurat yang digariskan ulama yang sebutkan Allah Alam. Terima kasih kepada Profesor Dr. Taufik. Jadi sekarang ni ada tiga ahli majlis yang menukung dan dua ahli majlis yang menolak. Jadi saya sebagaimana telah jelas kepada kita, majoriti mudah undian ini bermakna fatwa kita adalah dengan untuk mengharuskan pemilihan kubur-kubur ini di atas Sama Lot 269 JM 1310 Kampung Hiliran Mukim Losong daerah Kuala Terengganu, tetapi mestilah berdasarkan kepada beberapa panduan yang sebagaimana yang telah kita bentangkan dalam perbincangan kita sebentar tadi, iaitu saya akan teruskan. Jadi fatwa kita adalah kita mengharuskan pengalihan kubur ini dengan panduan yang pertama, mestilah proses pengalihan kubur ini dilaksanakan menggunakan tenaga manusia dan bukannya menggunakan jentera. Yang kedua, mestilah semua cebisan-cebisan ataupun tinggalan-tinggalan daripada jenazah yang masih tinggal, sama ada dari sudut, sama ada dia punya tulang, cebisan daging,
buku rambut dan sebagainya mestilah dipindahkan bersama dengan batu nisan ke tapak perkuburan yang baru sebagaimana yang telah disarankan oleh Ustaz Syahid sebentar tadi. Dan yang ketiga, mestilah setiap jenazah yang setiap kubur yang dibongkar itu, yang dibuka kembali, hendaklah di jenazah yang terdapat di dalam itu mestilah dibungkus secara berasingan dan dipindah pun secara berasingan ke dalam kubur yang berasingan. Seterusnya yang keempat saranan daripada timbalan Datuk Timbalan Nafsi sebentar tadi, yang mana hendaklah proses pengalihan kubur ini dilakukan pada waktu malam. Dan yang kelima, ini adalah daripada saya sendiri dan saya harap semua ahli majlis bersetuju. Yang kelima adalah kita mesti mensyaratkan bahawasanya ada wakil daripada Jabatan Hal Ehwal Agama di Terengganu dan juga wakil daripada pegawai Pejabat Agama Daerah Kuala Terengganu yang ada bersama semasa proses pengalihan kubur-kubur ini dilakukan untuk memastikan proses itu mengikut SOP dan garis panduan yang telah kita tetapkan sebentar tadi. Jadi setakat itu saja muzakarah kita pada pagi ini. Kita tutup muzakarah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan soal. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua peserta. Saya bersama Alhamdulillah masyarakat daripada fatwa pemohon wakil daripada Pejabat Agama Daerah Kuala Terengganu. Jadi sebagaimana dalam mesyuarat jawatan kuasa fatwa, inilah soalan macam itulah. Maksudnya pemohon kita buat mesyuarat, lepas tu dijemput pemohon dan juga wakil daripada Pejabat Agama, Pejabat Daerah, itulah Jabatan dan sebagainya. Lepas tu kehendak pemohon, apa pemohon nak. Lepas tu keputusan akan diputuskan oleh jawatan kuasa fatwa lah. Dan saya bersetujulah ada orang kata hujah yang berlainan, ketidaksefahaman dari segi penghujahan. Ada setengah setuju pindah, ada setengah tidak setuju pindah. Masing-masing ada hujah belaka, ada pandangan belaka. Kaedah yang diterangkan oleh Pejabat Agama Daerah Kuala Terengganu pun baik juga. Seandainya boleh dipindahkan ke tanah perkuburan yang berhampiran. Seandainya tidak dibenarkan pindah, maka akan dibuat pagar demi menjaga kehormatan tanah perkuburan tersebut. Memang baiklah. Dari segi pengucahan, alhamdulillah tak ada masalah dengan kita dan sebagainya. Cuma tegur tadilah sahabat kita sebut saya bersama. Dia biasanya saya bersama. Bos-bos ni saya bersama. Saya bersama tak pasal. Dia bersama. Sama ada orang mungkin kat. Dia semua laju je. Mungkin tak makan nasi. Tak makan apa ni. Saya bersama. Jadi minum air saja. Jadi sama. Kalau makan air dengan nasi, maka jelas saya bersama. Saya tanya SU SU nama apa? Zizi Amira. Orang pergi mana? Selangor. Lepas pada ni ada kerja apa tak? Lepas Abi datang, ada kerja apa tak? Tak ada. Beri lah. Beri. Pasal saya tengok awak cakap laju sana. Buat ni kerja apa tak? Saya tu pikat luar tadi. Jawab bila masa serius lah. Lepas tu saya lagi saya tengok masa petang tadi, sebelum keputusan dibuat sama ada lulus atau tidak nak bina kubur ni, awak telah bincang, awak telah cadangkan garis panduan. Sepatutnya untuk diam kemudian kan. Maksudnya biar ada keputusan dulu, ada kata setuju dulu, barulah petang garis panduan. Andai kata lah awak cakap panjang lebar pasal garis panduan, tiba-tiba keputusan tak dulu, jadi bazir masa. Dia betul lah Ustaz Kamal maklum, sepatutnya setelah kita setuju pindah baru akan ada garis panduan. Yang awak cerita ni garis panduan tu. Jadi soalan itu dah ada macam satu keputusan.
Sedangkan sebelum tu tak ada keputusan lagi sama ada nak bina atau tidak. Ayat-ayat ni kan ayat-ayat andai kata keputusan ini membenarkan pengalihan ini, maka saya mencadangkan garis panduan gitu. Tak apa, kan gitu tak. Maksudnya bukan putus tau. Andai kata lah. Maksudnya kalau ada kata tu, ni step dia. Alat pilihan ni tak ada masalah. Dan saya tengok serta kerja comel terbaik. Sebab awak mulakan dengan mukadimah berkaitan tentang kubur, lepas tu rujukan Quran hadis, lepas tu kitab-kitab, lepas tu kaedah fiqh, lepas tu dengan apa lampiran-lampiran ni cantiklah, terbaiklah dengan semua rujukan belakang. Baik, macam banyak. Ada soalan? Ni pause tak ni? Kita tak rekam pun. Mati.